Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan lagi kehidupan kepada kita. Ya, tidak ada yang lebih besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita melainkan nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasai benar-benar adalah nikmat yang paling besar. Dan sebelum ini kita ni belum ada sebut apa-apa lagi. Jadi bila kita ni dihidupkan oleh Allah, bukanlah mengatakan kita ni hidup, tetapi menunjukkan, manifestasikan, mentajalikan, iaitu Allah yang maha hidup. Dan apa saja yang kita lihat di langit dan di bumi, isi-isinya, semua makhluk yang Allah jadikan, itu semua menunjukkan Allah yang maha hidup. Ya, jadi bila kita tidak melihat dengan penglihatannya, ya, sebab apa? Sebab kita mengatakan kita yang hidup, jadi kita melihat dengan penglihatan hawa nafsu syahwat. Maka setiap yang kita lihat, kita tidak akan merasakan ataupun kita memandang Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Kita masih lagi nampak makhluk, dan kita tidak nampak makhluk itu terjadi dari Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta tu bila kita tidak melihat terlebih dahulu, seperti mana firman Allah, fa ainama tuwallu fasamma wajhu. Allah dah ajar kepada kita. Kita selalu baca ayat ni, tetapi kita tak menggunakan dengan sebetul-betulnya. Penggunaan yang mana mata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki penglihatan. Kita ini tidak memiliki penglihatan. La tubdrikul absar, la tubdrikuhul absar. Kita tidak mempunyai penglihatan, tak ada. Wa huwa yudrikul ab. Bila dia Allah tu mengurniakan di dalam qalbun kita ini penglihatan yang dalam, lalu kita melihatlah, terzahirlah. Jadi yang melihat itu, yang di dalam itu adalah Allah, tapi kita menutupi, kita kata kita yang melihat. Maka bila kita yang melihat, tercelalah kita, terhinalah kita. Sebab kita tidak akan dapat kenikmatan bila kita memandang sesuatu tu kita tidak nampak Pencipta, Khaliq. Puncanya adalah kita menutupi. Kita tidak membuka mata hati qalbun kita. Qalbun ni dalam diri kita ni
tempat Allah nak transfer. Allah tu transfer bagi kat dalam kolbun kita ni penglihatan mata hati. Kolbun. Jadi bila kita tetap mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maka masuk tu memang daripada Allah, tapi dia terbujuk dengan hawa nafsu syahwat sebab tidak mengenal Allah, mengenal diri. Dan ataupun kita membiarkan hawa nafsu kita bermaharajalela dalam diri kita. Kita biarkan. Lama-lama benda tu jadi sulit hingga kita bertuhankan hawa nafsu, kita tak sedar. Sekian lama dibiarkan. Dibukakan oleh ni, dihantar Allah Ta'ala macam-macam petunjuk, cahaya, tunjukkan kebesaran Allah di dalam diri, di luar, semacam-macam. Tapi kita buat tak tahu. Kita balah-balah, kita nakkan kepuasan diri, kita kata nantilah apalah, kita tangguh-tangguh, lalai-lalai, lengah-lengah. Hingga kan kelengahan kita tu tadi menyebabkan kita penyakit tu dibiarkanlah. Lama-lama kita tak sedar dalam diri kita dah berpenyakit. Bila dah penyakit, maka kita akan gunakan sukati kita lah. Kita lah jadi ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Tuhan yang paling sukati aku nak buat apa. Aku nak lihat, nak pandang apa, aku nak dengar apa, aku nak cakap apa, aku nak apa yang aku terlintas, aku nak cakap. Jadi khatir, daripada khatir Rabbani, lintasan yang datang daripada Allah sentiasa, anzala ala abdil kitabah walam yaj'al lahu wajah, yang turun daripada Allah dalaman kita tadi kepada qalbun kita yang jelas, yang tidak ada kebengkokan, maka kita tukarkan kepada khatir nafsu, lintasan nafsu. Dia bertukar jadi lintasan nafsu. Itu sentiasa turun yang baik, tapi kita lintaskan, tutupkan dengan yang nafsu syahwat kita. Maka bila dah nafsu syahwat, maka datanglah nafsu iblis dan syaitan ni. Khatir-khatir yang sentiasa berlegar dalam diri kita, iaitu khatir iblis sebabkan nafsi khatir, lintasan kita bertukar kepada nafsu, dan nafsu tu mudah dihinggapi oleh khatir iblis, khatir syaitan ni. Jadi jangan cari syaitannya tadi muka, jangan tapi sifatnya tadi berpunca daripada kedirian kita. Ada rasa nafsu syahwat kita yang berlawan, berbalah dengan menutupi khatir Rabbani yang datang hari-hari, setiap waktu. Hembusan-hembusan tu masuk berbentuk kasih sayang Allah, tapi kita tutup, kita menafikan, kita biarkan, kita mengatakan itu bukan aku yang nak ni. Kita berbalah. Allah bagi yang indah, kita tutupi, kita tak nak yang indah. Kita pandang kepada yang mengikuti hawa nafsu syahwat kehendak kita. Itulah kita ni jadi manusia yang membangkang, berbalah. Tetapi kita tidak sedar dalaman kita ini telah rosak, dihinggapi penyakit-penyakit, iaitu penyakit hawa nafsu, yang mana kita tak istiharkan berperang dengan. Lagilah dia akan sentiasa, ibaratnya seperti kuda liar, kita menaiki kuda liar. Kuda liar tu ibarat hawa nafsu, kata Rasulullah. Jadi kita bukan apa, kita naik atas dia. Bukan kita nak mengekang, nak melawan dia supaya kita jinakkan dia. Ya? Hawa nafsu ni kita tidak boleh bunuh, tapi boleh kita jinakkan, tundukkan dia, kata Rasulullah SAW. Jadi tundukkan dia dengan apa? Kita kena jangan ada rasa kedirian. Kedirian tu adalah melayan hawa nafsu. Dia benda dua kembaran tu. Ada rasa kedirian kita dengan nafsu tu, dia seiringan. Kalau ada yang kita hawa nafsu, maka kita dah jadi liar lah tu. Mana nafsu tu adalah kuda liar. Yang kuda liar macam mana kita nak jinakkan? Jadi cara dia adalah
kita berperang, istiharkan perang, bahawa diri kita ini, kita jangan ada rasa kedirian. Sebab Allah sentiasa menyuruh kita, jangan engkau sekali-kali adakan Tuhan selain aku. Maknanya ada Allah, ada kita. Tu maknanya Allah Ta'ala kata jangan adakan selain. Maknanya Allah je, esa dia je. Nak rasa dia je. Tak boleh ada rasa kita. Rasa kita ada dua. Allah Ta'ala kata, maka engkau akan tercela dan hina. Itu cara dia, Allah Ta'ala sayang kita. Dia kata, jangan sekali-kali engkau ada keakuan diri. Itu maka kita, setiap kali awal mukadimah, Allah suruh kita selalu mengatakan hidup ni kepunyaan Allah. Itu cara untuk kita mudah faham. Ini punca ni bila kita rasa hidup ni kepunyaan kita, kita bila dah kata hidup ni kita punya, kita dah mula takut nak mati. Betul? Takut nak ditinggal ni, anak meninggal ni, macam mana lah kalau anak aku kena COVID ni, macam mana ni. Kerisauan. Seolah-olah kita yang menjaga nyawa anak kita. Kita yang memberi makan anak isteri kita. Siapa-siapa tanggungjawab kita. Kita seolah-olah gitu takut sangat kita. Kalau dia pergi, kalau dia sakit, macam kerisauan tu yang bukan-bukan akan datang. Sebab Allah dah kata, bila engkau adakan lain selain aku sebagai Tuhan kau, engkau adakan diri engkau, engkau akan hina dan tercela. Dia akan bawa engkau kepada itu diri engkau yang punca dia. Bila engkau dah berasa ada diri engkau, ada Allah, maka akan datanglah makhluk lain yang bernama khatir, lintasan iblis dan lintasan syaitan yang akan membawa kamu kepada menakut-nakutkan. Dengan perkataan-perkataan yang di dalam, bisikan di dalam, khatir yang di dalam, lintasan di dalam, beserta dengan orang-orang yang terdekat ataupun siapa-siapa yang kita jumpa, ataupun bentuk-bentuk simbol tu menunjukkan kita akan takut. Sebab kita dah menampakkan benda tu, kita tidak nampak Allah dahulu, kita dah menampakkan bahawa dia berbentuk ada kuasa. Kita dah menjadikan Allah tu maknanya banyak. Ini ada kuasa, tu ada kuasa, padahal semua kuasa tu daripada kuasa Allah SWT. Faham? Macam mana kita nak olahkan? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati kita. Bukan kita ni hebat. Semua rahmat Allah. Bila rahmat Allah bagi pada kita, maka mudahlah kita menghadap. Rahmat ni satu kekuasaan yang berbentuk kasih sayang Allah pada kita. Dan kita hargai. Bukan kita bangga kita boleh buat sesuatu amal, tapi kita hargai siapa yang memberi kita rahmat hingga kita boleh istiqamah mengesahkan Allah. Teguh kita dengan Allah tu sebab rahmat Allah yang memberikan kita netap daim. Berterusan kita mengingat Allah, merasakan Allah, tak ada rasa kedirian. Untungnya kita. Sebab kita dah dibagi pengetahuan di sisi Allah. Pengetahuan tu di sisi Allah. Khatir rabah, iaitu transfer direct daripada Allah kepada kita, qalbun kita, qalbun yang beruntunglah yang Allah bagi tahu. Barang siapa yang mempunyai qalbun yang salim, qalbun hati yang selamat, yang mana dia kenal Allah, dia tahu diri dia, bahawa dia tak mau ada kedirian. Qalbun salim ni merasakan Allah, dia tak mau ada rasa kedirian. Beruntunglah orang yang diberi oleh Allah kurniaan qalbun salim. Para rasul, para nabi, para wali Allah, orang yang diberi kurniaan oleh Allah tu adalah begitu. Jadi kita mengharapkan benar-benar kita diberi oleh Allah dengan rahmatnya qalbun salim. Qalbun yang sejahtera, selamat, aman, diamankan oleh Allah, yang sentiasa tak merasa ada keakuan diri dia, dan takut nak merasa ada keakuan diri. Sebab bila ada keakuan diri, dah ada dua, kita dah adakan di samping Allah tu sesuatu, maka terhina dan tercela lah kehidupan kita. Kalau tak kita hilangkan keakuan diri balik,
maka dia sentiasa kita tak tentu arah hidup di dunia, tercela dan hina. Itu mana pegang, faham betul-betul dan mohon pada Allah, nur ala nur, cahaya Allah yang menyuluh kepada kita untuk kita faham apa yang Allah Subhanahu wa taala anzala ala abdihil kitabah, yang memberikan kepada kita ni tadi, iaitu sesuatu transfer daripada Allah apa? Transfer. Allah mentransferkan. Allah yang transferkan kepada dia. Download setiap 24 jam. Nafas-nafas kita semua itu. Tapi kalau kita tidak mengikuti, merasakan ada keakuan diri, kita tak dapat mengikuti yang itu, nafas-nafas tu adalah transfer daripada Allah, maka turun naik nafas kita akan membawa kepada kecelakaan, kerugian, tercela, hina. Itulah sebenarnya tempat neraka kita dah dudukkan dalam diri kita. Kita dah merasa tercela, hina sebab kita berpisah dengan Allah, sebab kita merasakan kita ada Allah, maka kita telah mengadakan Tuhan ada dua, ada kita, ada Allah. Sedangkan kita mengatakan la ilaha illallah, tak ada kita. Semua yang semata-mata ada, yang nyaksikan Allah tu sendiri, dia sendiri. Yang esakan diri dia adalah kerana dia lah, tak ada lagi yang lain-lain. Barulah kita dapat membawa Muhammadur Rasulullah. Barulah kita disuruh oleh Allah menjadi pesuruh. Sebab kita dah khatam dan betul dah faham daripada sisi Allah apa itu pengakuan syahadatain itu tadi. Yang pertama adalah mengakui benar-benar, mengimani benar-benar, betul-betul mengikuti betul-betul kefahaman tu, dan bawa 24 jam dalam kehidupan kita. Bahawa tak ada yang lain lagi. Diri kita pun, nama kita tidak ada. Sifat kita hilangkan. Betul-betul bersungguh-sungguh kita olahkan dalam setiap detik kehidupan, bukan di tikar sejadah tengah malam aja. Terbawa-bawa di luar. Sentiasa kita merasakan bergerak kaki melihat kita melihat dengan penglihatan Allah, kita mendengar dengan pendengaran Allah, kita hidup dengan kehidupan Allah. Tak ada kita dah. Mana dia. Tak ada lagi antara engkau dan antara. Melainkan engkau aja, esa engkau. Ada antara pun masih lagi ada dua. Mana tidak ada antara engkau dan aku lagi, melainkan engkau aja yang ada. Macam mana nak bagi faham tu? Jadi bahasa tu kita nak bahasakan kita lagi. Sebab tak boleh nak diterjemahkan hari kita. Kita tu ataupun aku tu menunjukkan dia lah. Tu tadi. Mana kita tu tadi ataupun aku tu tadi sebenarnya dia lah. Bukannya kita, bukan ada dua. Mana dia lah yang mengatakan dirinya, keesaan dia. Jadi mudah-mudahan anak-anak abah semua dalam YouTube ni boleh faham sedikit sebanyak dan amaliahkan dalam kehidupan sungguh-sungguh, insya-Allah. Sentiasa tidak putus, maknanya sentiasa daripada sejak penciptaan makhluk Allah yang pertama, ataupun apa saja yang pertama Allah jadikan daripada Nur Muhammad ke, kalam ke, apa saja pun, hingga pengakhir nanti dihitung pada masa surga neraka dah masuk semua, itu semua adalah menunjukkan bahawa tidak ada putus maknanya tidak pernah putus, maknanya keesaan Allah tu tak pernah putus. Sentiasa dia dalam keadaan selagi ada masa tu tadi, sentiasa dia mengesakan diri dia. Cuma kita dah meletakkan nampak makhluk tu macam-macam, kita dah meletakkan ini mengesakan Allah, ini tidak, ini mengesakan Allah, ini tidak. Kita nampakkan di luar. Sebab apa? Sebab qalbun kita masih lagi belum dapat, maknanya merasakan transport, maknanya
Download maknanya kita tak merasakan tu daripada Allah masuk. Kehidupan tu masuk dalam qalbun kita. Itu daripada Allah, ilahi. Jadi itu semua daripada Allah yang menyebabkan naik turun kita punya tu. Menerusi kalau Nabi Isa dia panggil Ruhullah. Ruhullah ni maknanya nafas-nafas Allah. Wa nafahasu maknanya nafas. Wa nafas maknanya nafas, aku tiupkan daripada nafasku. Masuk dalam berbentuk ruh. Ruh masuk, ruh pergi. Nafasu. Maknanya nafas Allah Ta'ala tadi adalah nafas yang berbentuk Ar-Rahman. Masuk ke dalam qalbun kita yang menerima tu tadi, maka hiduplah roh tu tadi. Hiduplah nafas itu turunlah. Itu menafas kita tu nafas 108,900. Dia nafas hidup. Itu nafas-nafas Ar-Rahman. Yang dah kemarin dulu ada pernah diceritakan sikit bahawa nafas tu kalau kita betul-betul dia duduk di dalam qalbun yang salim. Itu dipanggil tadi qalbu mukmin. Qalbun mukmin Kaabah tu Allah. Tempat singgah sana Allah. Qalbu orang mukmin. Sebab orang mukmin dia kenal diri, kenal Allah. Jadi dia di dalam qalbun dia tadi. Kalau kita sini panggil hati, tapi kurang tepat. Qalbun tu dia bukan hati. Dia ada bentuk satu macam uncang yang membesar di dalam diri kita. Naik turun. Naik turun. Naik turun. Ya? Jadi kalau dia tu nafas Allah tu tadi, nafas Ar-Rahman masuk ke dalam diri, nama dia roh, dan roh tu duduk dalam jantung, itu nama dia nyawa nama dia. Tapi sebelum dia masuk ke nyawa, nama dia roh, dan sebelum dia roh dia nama nafas Allah, iaitu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tak lain sifatullah daripada sir, iaitu rahsia Allah SWT. Masuk. Bila kita kenal tu, kita sentiasa memandang bahawa kita sentiasa dihidupkan oleh Allah menerusi nafas yang Allah Ta'ala tiup. Kita sentiasa rasakan Allah meniupkan kita daripada nafas Ar-Rahman Allah, maka hiduplah roh kita. Bila hidup roh dia tersentuhlah masuk pada jantung kita, nyawa nama dia. Bila nyawa tersentuh, maka terhiduplah hati kita. Bila hati terhiduplah, tubuh kita bergerak, bercakap, melihat, mendengar, berfikir, ilmu, semua. Jadi itu yang jadi masalah, kita tak mengenal dalaman kondisi kita, mengenal diri kita. Bila kita kenal semuanya mati. Melainkan bila ditiupkan oleh Allah, ditransferkan Allah nafas. Jadi itu dipanggil Nabi Isa Ruhullah. Sebab sentiasa nafas Allah tu dia sedar. Dia sedar bahawasanya itu nafas Allah yang dia hidup dalam rohnya. Maka dia dipanggil Rohul Kudus. Roh yang macam malaikat juga dia punya jiwa. Sebab dia tahu kesucian tu, dia jaga ke situ. Dia tak merasa ada di keakuan diri. Maka di situ dia boleh dikatakan Allah, katakan kun fayakun Isa. Bila dia katakan kun fayakun, orang yang mati, dia boleh transferkan tadi daripada nafas kehidupan yang daripada Allah, diletakkan pada Roh Kudus dia tadi. Dia letakkan, dia boleh transfer pada orang yang mati dalam kubur tu, boleh bangun bercakap balik. Begitulah makna kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi. Bayangkan. Kalau kita faham bahawa kita ni mengenal diri, mengenal Allah, ilmu yang paling tinggi kata Rasulullah. Tak ada yang lebih tinggi lagi. Ditanya pada Rasulullah, tanya pada sini, apakah yang tinggi yang tiada rendah? Rasulullah soal. Engkau yang sendiri yang tahu, ya ayahanda ku ya Rasulullah. Yang tinggi yang tiada rendah adalah benar orang tu mengenal Allah. Maka tak ada keakuan diri dia. Waktu tu dia paling tinggi. Maka bila dia paling tinggi, maka apa pun kun fayakun terjadi dia bergantung betul-betul 100% kepada
nafas-nafas Ar-Rahman tadi. Nafas-nafas Ar-Rahman tadi. Itu yang boleh menghidupkan. Pemurahnya nafas-nafas itu tadi. Sampaikan tadi, Jibril, malaikat Jibril, itu adalah dia malaikat yang suci, maknanya yang Al-Amin. Dia seperti orang kata kudus juga, malaikat yang kudus, yang suci kan. Jadi manusia yang bersifat gitu adalah Nabi Isa. Hingga kan Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang yang mati, orang yang macam-macam. Sebab dia menggunakan tu, bukan dia tapi orang menganggap dia tu manusia Tuhan. Tapi dia menafikan. Begitu juga malaikat Jibril, dia boleh menjadikan dirinya tadi seperti manusia. Malaikat Jibril, dia boleh dirubahkan menjadi manusia kerana dia ada nafas Ar-Rahman tadi. Nabi Isa, dia boleh jadi seperti manusia, malaikat yang suci kerana dia memiliki nafas Ar-Rahman. Dia terkenal, dia tahu. Rasulullah bagi tahu, kalau siapa dapat satu je nafas, sekali je nafas Ar-Rahman, sampai bila-bila dia akan bahagia. Sebab bila dia dah dapat tu, dia tak mau lain. Dia akan jaga di situ. Tu zikir dia, zikir nafas dia tanpa berbunyi. Cuma dia ingat dia. Dia main kat sir tu, dia ingat. Tak ada diri dia, yang ada hidup Allah. Ada sentiasa gitu. Jadi itulah kehidupan kita sekarang. Kita nak betul-betul kenal diri kita sampai kita tahu nafas kita yang menghidupkan roh kita tu adalah nafas Ar-Rahman. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, bila aku dah menciptakan Adam, patung Adam, lalu aku nafasku daripada, maknanya hidupku, nafasku, kehidupanku, aku masukkan ke dalam tubuh Adam. Roh nama dia. Roh tu pergi lah daripada nafasku, hidupanku masuk. Itulah rahsia dia. Ada ke kita? Tak ada. Yang ada rahsia nafas tu tadi yang berbentuk arah. Bila engkau kenal tu, maka engkau tahulah tempat engkau pulang tu adalah, engkau dah tahu bahawa engkau tidak ada, yang ada hanya. Jadi kerja engkau tahu apa engkau buat ibadah, engkau tak merasa. Engkau rasakan ibadah tu punya asyik adalah dialah yang menyembah diri. Sebab kau dah kenal. Qalbun kau dah jadi qalbun yang salim, yang sejahtera dan selamat. Kau dah tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau dah tahu keseluruhan tu. Jadi kau tak mau yang lain. Bahagianya kau dapat qalbun yang salim tu, mengetahui dalam diri kau tak lain, engkau tidak ada. Dan semua ni kau nampak, semuanya tidak ada, yang melainkan semuanya berasal dari wa nafasa. Kehidupan Allah berikan. Baik malaikat, baik nabi, baik makhluk apa pun, semua berasal, dia hidup berasal daripada, kita dah tak nampak benda tu, kita dah nampak yang dalam wa nafas, yang Allah letakkan hidup tu di dah rahsia tu, rahsia hidup tadi. Maka bergeraklah malaikat, bergeraklah nabi-nabi, bergeraklah apa benda yang hidup pun, cacing, kuman yang halus, semua tu daripada nafas arah. Maka kita akan nampak iblis-iblis tu, setan-setan, apa saja, semuanya adalah daripada hidup yang Allah Allahu la ilaha illa huwal hayy. Tak ada lain. Di situ kita dudukkan, kita tidak akan nampak lagi dah yang lain, melainkan kita nampak pai nama tu'allu fasamma wajhullah. Maka ini yang saya cakap tadi, apa yang mana Allah bagi tahu ni, ini kemenangan lah bila kita dapat buat dalam kehidupan kita. Sebab musuh-musuh apa yang tadi, dia sendiri tidak akan dapat mampu berbuat apa-apa bagi orang yang qalbunnya yang berada di dalam benteng Allah, keamanan Allah. Dia dah menjadi abdi
makhluk yang betul-betul kenal Allah. Hingga kan aku jadikan tadi perkataan di perkataanku, pendengaran di pendengaran aku, penglihatan di penglihatan aku, hidupan itu kehidupan daripada aku. Maka orang begini, apa kalau dikata kun fayakun, jadi maka sebab nafas dia tu ada nafas ar-Rahman. Tak ada rasa keakuan diri dia dah. Automatik dia tak merasa dia mendengar, dia tak merasa, dia tak kata dia yang hidup. La hayyun, dia kata, tak ada hidupku melainkan kau yang la hayyun, la alimun, tidak ada kepandai kefahaman aku melainkan kau yang kefahaman tu tadi. La qadirun, tidak ada kudratku, aku ngangkat ni, aku nak bercakap ni pun tak ada kudrat aku, semua kudrat kau yang mengeluarkan kalam-kalam ni, menggerakkan ni. Kalau tidak, aku gerak bibir pun tak boleh, lidah tak boleh keluar peti suara tu, kalam kau semua yang keluar. Ada bawa la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, tak ada apa pun kehendak, khatir, rabbani, semua lintasan daripada dia tak rasakan. Dia telah disucikan oleh Allah setelah melalui proses-proses tu, lalu Allah masukkan. Itu maka kita kena selalu alam nasyrah laka sadra. Jangan. Kalau kita bawa keinginan kita je, maka dah ada dua. Maka kita akan tercela dan juga hina. Jadi para nabi memang dia tak nak ada rasa kedirian ni. Memang pakar lah. Bertahun-tahun dia jaga tak keluar-keluar. Istiqomah terus. Sebab istiqomah ni lah, berterusan menjaga ni lah kebenaran. Istiqomah rutin terus menerus menjaga, tak ada rasa keakuan diri, rasakan dia aja, Esa je. Inilah dia katakan tadi, istiqomah. Dia lebih tinggi darjat dia, kalau bagi Nabi lebih tinggi darjat dia daripada mukjizat. Kalau bagi Nabi, bagi wali Allah lebih tinggi daripada karamah. Ini yang nak dia orang ni jaga kat situ. Bertungkus lumus jaga di situ. Susah. Tapi dalam susah tu tadi, dia menempuh, dia akan dibagi kemudahan oleh Allah. Memang ditakutkan dengan susah ujian, tapi di sebalik ujian tu, sebelum selesai, Allah yang sendiri yang memberikan kemudahan. Dia olahkan. Kalau tak dibagi susah, kita tak dapat olah. Dia bagi susah tu tujuannya apa? Kita botol-botol menyerah diri kepada tak ada tempat lain dah kita nampak boleh tolong kita. Dia bagi susah yang macam tu. Kan senang lepas tu. Tapi bila ingat senang tu tadi, jangan sampai tak mensyukuri nikmat tu. Banyak pula orang yang gagal ketika dibagi senang. Dia lupa mensyukur. Yang buat dia senang tu siapa? Dia lupa. Itu lagi bahaya tadi. Maka tu dia bagi. Bila orang senang dia lupa tu, maka dia panggil tadi istidraj. Dia bagi senang, dia lupa. Maka istidraj tu azab. Tapi yang bahayanya, dia tu azab tapi dia tak sedar tu azab. Tutup sekejap. Jadi gitulah. Beredar napas kita turun naik itu, ikutkan. Ikutkan itu adalah transfer download Allah Ta'ala yang pemurah pengasih. Rasai betul-betul. Tak ada tempat yang lebih nikmat lagi. Pandanglah benar-benar menggunakan pandangan Allah. Jangan kita memandang yang di luar dulu. Pandang yang dimasukkan nafas daripada Ar-Rahman itu tadi, yang berasal daripada Yaman, kata Rasulullah. Nafas Ar-Rahman ni daripada Yaman. Yaman ni menurut cerita dia, kalau Kaabah belah kanan, jadi kalau kita Kaabah Tullah itu qalbun belah kanan,
Maknanya Yaman tu kanan. Maknanya kita kena pastikan arah ke kanan sikit. Kolbun kita di tengah kata. Ambil ke kanan sikit. Tu. Kalau kiblat tu dah sini, kita ambil sikit dia, serong sikit. Lepas tu kita mainkan, makrifatkan nafas Ar-Rahman kita turun naik. Kita buatkan latihan dia. Bila-bila senang, tak kira waktu malam ke waktu bila kita dalam kereta free ke apa, tunggu orang rumah beli barang, kita gunakan waktu tu. Ataupun nanti bila kita dah terbiasa, dia on 24. Tapi latihan dulu 10 minit ke 10 minit pun dah kira okey dah tu. Di situ kita kena ingat nafas kita tu turun naik tu semua daripada nafas Ar-Rahman. Dia yang hidupkan kita. Jadi bukan kita yang hidup, ni yang hidupkan. Nafas Ar-Rahman yang Allah Ta'ala bagi tahu, bila aku dah ciptakan Adam, dah kosong, tak ada apa, diam, maka aku masukkan. Semalam kita cerita diam kan, mana patung tu diam, tak boleh buat apa-apa. Diam sampai diam-diamnya baru kita akan nampak nafas Ar-Rahman masuk, serut turun daripada mumbun, kita akan ucapkan syukur alhamdulillah. Di situ kita mainkan nikmatnya tadi. Itu tadi. Itu nafas Ar-Rahman. Jadi olah kan. Supaya dengan nafas Ar-Rahman ni dia akan dapat membunuh benda-benda batil. Yang pertama batil adalah keakuan diri. Bila keakuan diri dapat dihapuskan nafsu kita, perang yang paling besar Rasulullah kata, dah dapat hapus, maka kita akan nampaklah musuh-musuh yang lain tu lemah. Dan kita nampak musuh-musuh tu masuk dalam badan orang ni, masuk dalam sebab nafas-nafas tu kita nampak yang ada pada diri orang tu, dia ada bertindih dengan nafsu syahwat orang tu. Dia dah masuk nafsu syahwat, adalah golongan batil yang lain akan. Jadi setiap perkataan dia, kita akan dengar perkataan-perkataan yang akan nak membawa kita kepada, macam iblis dia cuba masuk kepada diri orang, lepas tu nak goda Nabi Isa. Kata Nabi Isa, sekarang ni engkau katalah la ilaha illallah. Tapi Nabi Isa ni dia tahu orang yang cakap dalam tu adalah iblis. Maka dia kata apa? Aku memang sentiasa dah mengamalkan. Dan kalaupun aku sebut apa yang kau suruh cakap, bukanlah aku mengikuti apa yang kau suruh cakap. Sebab dah memang aku sentiasa keluar terus iblis tu tadi. Ini menunjukkan Nabi Isa ni dia betul-betul sentiasa mengesakan Allah. Jadi kalau orang suruh mengesakan Allah dengan sebutan, dia tahu ni betul ke tak betul orang ni. Sebab orang yang dah sentiasa mengesakan Allah, kau suruh dia, mana kau tu siapa tu sebenarnya? Nanti bila kalau Nabi Isa ikut, terkena tak Nabi Isa? Nabi Isa tu jadi dia bijaksana, dia mengatakan, aku bukan berkatakan la ilaha illallah sebab engkau yang suruh, sebab dah memang aku sentiasa dalam mana aku mengesakan Allah. Sungguh pun aku ikut apa yang kau cakap, bukan aku ikut cakap engkau, tapi dah memang aku. Subhanallah. Salam. Tolong ambil. Salam. Firdaus, terima kasih Terima kasih. Tak boleh nak turun budak-budak bawah. Terima kasih begitulah tadi, alhamdulillah. Maknanya selangkah demi selangkah, setiap kehidupan kita ni penuh dengan cerita-cerita yang daripada dulu, cerita yang sekarang, cerita yang akan datang, semuanya mengesakan Allah. Cuma sebab yang jadi kita risau ni, kita merasakan tu cerita kita tak boleh terima. Itu yang jadi kita tadi dikatakan tadi, dunia ni wamal hayatud dunya illa mataul. Kesenangan yang merosak, kesenangan yang merosakkan.
Mulanya kita tak ada anak, bila dah dapat anak, seronok ni. Seronok dah sudah meninggal. Apa dah jadi? Ya. Tapi kalau kita faham, kesenangan tu bukan kesenangan yang bersikap berterusan. Maknanya kita tahu ini sekadar nak menceritakan. Anak ni, siapa-siapa pun menceritakan dia. Jangan kita anggap anak ni hak milik. Hak milik ki, memang kalau meninggal nanti apa pun kita risau anak kita. Sifat risau tu adalah sifat iblis. Risau yang tak tentu arah hingga kita lupa pada Allah. Bukan risau kan kita maknanya keakuan diri, maknanya, tapi risau yang menyebabkan kita itu sifat-sifat yang tercela. Engkau ke yang bagi makan anak engkau? Engkau ke yang jadikan anak engkau? Nabi Nuh kan, isteri dia, anak dia tak nak ikut. Feras lah kan. Tapi apa dia cakap? Allah hiburkan. Sebelum ni kau ada ke isteri? Sebelum ni kau ada anak ke? Tak. Aku lebih sayang tu hamba aku. Isteri tu anak kau. Tu hamba aku. Aku lebih tahu. Jangan kau rasa tu hak kau. Nabi Nuh tersentap lah. Baru dia ingat balik. Itu semua kesenangan yang akan membuatkan kepada kerosakan. Tak. Habis wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun. Yang tetap kekal ya adalah dengan Allah tu yang khairun, yang sebaik-baik kita hala tujukan. Jadi kehidupan kita nanti, kehidupan ni lagi penghayat zaman ni, kita menghadapi era turunnya tadi Imam Mahdi, Dajjal, huru-hara keadaan kita hadapi setiap ke depan kita ni penuh dengan kematian ni, banyak sangat kematian manusia. Dah terlampau ramai. Pengakhir zaman manusia terlalu ramai. Kematian. Jadi kita jadi kerisauan. Itu pasal kita nak dudukkan balik. Pengakhir zaman dudukkan balik. Tetap Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dia olahkan dalam kehidupan kita. Olahkan supaya ini dunia semua adalah kesenangan yang akan merosakkan kita. Kalau kita yang tetap wabaqiyatun salihat, betul yang tetap kekal kita adalah merasakan dia je, tak ada kita. Kalau tidak tercela, hina kita rasa ada keakuan diri, ya Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali engkau mengadakan selain aku. Allah Ta'ala kata, kalau engkau adakan selain aku, iaitu engkau yang ada ataupun yang lain, maka engkau ada yang dihina. Engkau yang hina diri engkau yang tercelakan diri engkau, bukan aku. Aku nak selamatkan kau. Kau mesti jangan ada kedirian kau. Aku aja yang kau nampak. Aku aja yang ada. Maka mulialah engkau. Selamatlah engkau. Engkau dapat ketenangan engkau, mutmainnah. Sentiasa aku panggil kau dengan jiwa yang tenang, yang aku panggil kau hari-hari. Sebab engkau menyaut panggilanku. Engkau menyaut arahanku. Iaitu supaya jangan ada selain aku. Engkaunya pun juga tidak boleh engkau rasai. Yang engkau rasai, engkau tu adalah aku, bukan engkau. Wah, begitu sekali Allah sayangnya kita. Sayang betul Allah Ta'ala. Setiap embusan yang masuk adalah embusan Rahman itu tadi, sentiasa menginginkan itu. Macam Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun. Itulah sifat Rasulullah tu, sentiasa menginginkan keimanan kepada orang mukmin supaya Allah aja ada. Turun naik Allah aja. Itu maknanya. Jiwa-jiwa yang tenang yang begitu yang kita nak miliki. Bukan jiwa-jiwa yang keakuan diri. Jiwa-jiwa yang nafsu amarah, nafsu lawamah lagi. Kita nak nafsu yang sentiasa tenang. Kita berperang cari jalan macam mana lagi nak nyusun hidup. Ya. Kadang kita kat tikas sejadah kita boleh kawal. Sini boleh kawal. Masuk je bercampur masyarakat, dah mula balik. Jadi macam mana kita nak, ya, kita duduk bersendirian dalam hutan, dalam lockdown ni,
Kita boleh kawal. Bila kita keluar kejap nanti, maka tu Allah suruh lockdown lagi betul-betul. Supaya nanti bila ke depan kau boleh hadapi. Ya, suruh lockdown ni supaya memandang betul-betul, duduk dengan Allah. Supaya nanti bila kita keluar, kita bawa benda tu, kita. Tapi kalau dah duduk kat rumah pun kita tak, masih ada lagi keakuan diri. Jadi suruh betapa khalwat untuk hilang keakuan diri, kita masih lagi tak faham lagi. Mana tak tahu nak cakap. Setiap sesuatu tu semua Allah sentiasa wa huwa ma'akum ainama, hurung ke kat mana kau 7 lapis ya, bumi kau nyorok ke besi macam, tetap Allah dia bersama berserta. Kau susah ke senang, kau kata ya Allah dah susah sangat dah, macam tak ada siapa yang boleh tolong, tetap Allah tu tak, Allah yang tahu. Kau kata orang lain semua tak tahu, tapi Allah tahu. Dia yang bagi kau tu. Dia yang bagi kau ujian tu, takkan dia tak tahu. Dia yang nyusun semua. Kan? Engkau dah rasa macam kau ni tak ada tempat lain lagi aku nak apa. Sebenarnya semua dia nak tengok hati kau. Kembali. Engkau sebab engkau jadi terhina tu sebab engkau ada keakuan diri. Cuba engkau buang keakuan diri kau. Dia je dia. Baru engkau tenang balik. Benda tu olahkan. Dah ada je keakuan diri engkau akan dihina Allah Ta'ala. Sebab bukan Allah yang hina. Allah tu tahu. Kalau kau tak dengan aku, memang kau hina. Memang betul. Kalau kita tanpa Allah, habis tu. Allah nak menjelaskan lagi. Mubin nak menyatakan lagi. Sebelum ni kau ingat, kau boleh buat ni apa. Tapi cukup masa Allah sayang, Allah akan bagi kepahaman. Kau sangat-sangat memerlukan Allah Ta'ala. Setiap detik. Untunglah kau. Kalau kau dah dapat gitu, untunglah. Janganlah kata terseksa. Padahal itulah keberuntungan. Sebab Allah sedang mendidik. Allah sedang merawat. Tak ada doktor yang lebih pakar yang boleh rawat hati kita, diri kita, melainkan Allah. Jadi dia bagi itu cara dia untuk ujian-ujian ni. Dia bagi cara nak merawat kita supaya kita tetap dengan dia. Tak ada keakuan diri. Sayang. Tapi itu pasal kita kena faham. Tak ada sesuatu yang Allah bagi pada kita ni sia-sia. Semuanya untuk kembali kepada kebaikan kita. Iaitu kita dapat kembali kepada dia. Mengesakan ya, sayangnya Allah Ta'ala. Tapi bila kita tak mengaji ni, kita tinggalkan, kita jauhkan pengajian kenal diri, kenal Allah ni, kita tak nampak. Kita nampak hanya di luar je. Padahal itu dia di dalam tu lebih mustahak. Ini akhirat. Kat dalam akhirat. Di luar tu dunia. Maknanya. Tapi di dalam tu tadi akhirat tu ada, iaitu hembusan kehidupan Allah. Allah lah yang kita nak. Dan tempat kita nak kembali tu tadi, tak ada rasa keakuan diri, Allah lah. Jadi hidup kita berserta Allah lah. Lebih kurang gitulah. Berserta tu pun ada dua kan, berserta. Tapi perkataan yang lebih dekat tu lah. Dia Siti Jenah kata apa? Manunggaleng kaulah Gusti. Itu bahasa Jawa ni, manunggaleng. Itu bahasa Jawa lama, maknanya menunggal dengan zat sejati. Itu bahasa yang sebenarnya bukan dimaksudkan ada dua tau. Manusia tu jadi Tuhan, bukan. Tuhan ada dalam diri manusia, bukan. Itu salah faham orang yang tak belajar kenal. Itu bahasa yang dikatakan la ilaha illallah. Sama lah juga kalau kita pecahkan, sama juga la ilaha illallah tu maknanya kita tak ada. Oh, kau tak ada ni, tapi kau ada ni, kau mengaku Tuhan ni. Sama jugalah. Yang dikatakan tadi menunggal dengan menunggal tu maknanya memang yang ada dia manunggal. La tu sebenarnya memang kita ni memang tak ada, semuanya tidak ada, bukan aku saja, semua engkau semua tak ada, yang ada hanya habis itu ada menunjukkan dia, nyatakan dia yang ada. Itu bila tak mengaji benda ni susahlah kita nak cakap. Mengaji ni kata ni mengaji yang paling awaludin, inilah pengajian dia, mengenal diri, mengenal Allah. Dan dia yang juga Rasulullah kata paling tinggi bila kita dah kenal. Jangan ni asal-asal awaludin, awal-awal kenal. Jangan main-main. Kalau kau tak belajar, tak faham betul-betul, ganap kau.
Mesti nak belajar betul-betul ni asas. Asas tu kuat, maka engkau tinggi. Ilmu apa engkau boleh pikul. Tapi kalau bekas asas dia tadi, tauhid, engkau tak mengesahkan Allah, engkau tak kenal betul-betul Allah, papan sekeping pun kau nak tegak tak boleh, jatuh. Jadi gitu. Kita sentiasa bismillah lah. Dia lah. Bismillah tu maknanya kalau bahasa kita kan dengan nama Allah kan, bismillah kan. Tapi bukan dengan nama, tapi dia lah sebenarnya. Bismillah. Dia lah. Dia dengan dia. Berdiri kita tadi atas tikar sejadah, kita berdiri tu sifat apa tadi? Sifat qayyumiyah. Berdirinya tanda Allah tu berdiri dengan sendiri. Bukan kita yang boleh berdiri. Menunjukkan dia yang berdiri diri sendiri dalam menyembah pada dia. Dia berdiri sendiri. Tanpa siapa-siapa menyokong. Jadi kita dalam solat kita rasa kita pula berdiri. Bukan kita yang berdiri. Nak tunjukkan dia yang berdiri dengan sendiri. Apa benda pun yang kita tengok, yang bulan tergantung, itu atas qayyumiyah. Sifat dia yang membiarkan dia tergantung. Sifat maha kehidupan, hayyu qayyum, yang dengan sendirinya berdiri dengan sendiri, tegak dengan sendirinya. Subhanallah. Kalau kita nampak lain lagi, maknanya itu yang saya cakap tadi, kita nak mengaji mengenal Allah lah tu. Kita nampak selain Allah lah. Kita tak nampak pain nama tu alu, rugilah kita. Sebab dalaman kita, mata penglihatan kita gunakan ke arah mata penglihatan hawa nafsu, maka kita akan nampak makhluk. Tapi kalau kita betul hilangkan keakuan penglihatan kita, yang kita melihat dengan penglihatan dia, maka kita akan nampak semua Allah. Bukan Allah tu banyak. Seberapa banyak semua pun, semuanya kita nampak Allah lah. Esa dia. Tak banyak. Semuanya. Menceritakan dia semua. Nyatakan dia semua. Honggo pun benda tu tak ada pun, kita tetap yang ada hanya tetap dia, nyata dia. Tak payah semua yang dijadikan untuk nyatakan diri dia, dia cukupnya nyata. Sebab seluruh Allah Ta'ala kata, yang aku nyatakan ni banyak ni, bulan, bintang, sujud, apa, semua yang aku nyatakan tak dapat menyatakan aku. Yang boleh menyatakan aku adalah aku, kata Allah. Itu laisa, tu zat tu tadi. Jadi kita dudukkan gitu. Jadi nyata. Kalaupun kita tu, benda yang kita lihat tu tadi kipas, maka kita dah tak nampak kipas. Sebab kipas tak perlu menyatakan Allah. Sebab kita dah yakin. Tanpa kipas tu pun tetap kita tahu yang nyata hanya Allah. Tak perlu kalian alam ni ada pun, kita dah yakin Allah yang nyata. Tak perlu lagi bukti-bukti. Wah, itu dah sampai pada tauhid dinding zat. Dan apa yang menyatakan pun tetap tak dapat mempengaruhi. Nak mengatakan aku menyatakan, tak payah cakap lagi. Sebab kita dah tahulah, tanpa engkau ada pun, yang nyata dah memang Allah. Sebab akunya dah tak mana yang nyata waya bekoh dia. Itu maknanya. Maka itu benda-benda lain tak boleh nak mempengaruhi kita. Itu nama tauhid dinding zat. Tak dapat lagi pengaruhi kita dah. Untuk membawa ajakkan kita mengakui diri dah. Kita latihan, jaga matikan diri macam tu setengah jam, supaya nanti di luar dia akan terikut terbawa. Nanti tahun depan naik lagi 1 jam pula. Dia panggil murakabah. Matikan diri, merasakan yang ada hanya esok dia. Semua ni lenyap. Murakabah. Apa yang nak dimusyahadahkan? Dia dengan dia. Dia memandang diri dia. Dalam batin kita ni, pandangan batin tu macam kita nampak. Contohlah rumah ayah kita di kampung. Terus kita duduk kat situ, dudukkan pandangan kita di situ. Langsung kita memandang tu dengan makna dia memandang diri dia. Tak ada lain. Dia dengan diri. Esa. Bukan ada dua pun. Perhatikan diri di situ. Tak ada keakuan diri dia. Di situ tengok. Boleh tahan setengah jam pun hebatlah. Lalu 5 minit dah masuk benda lain dah. Itu perlu tadi dipanggil latihan kerohanian.
Latihan kerohanian ni lebih susah lagi daripada latihan jasmani. Sebab dia babitkan kekuatan dalaman, lagi berat dia punya lawan tu. Kalau jasmani ni kita angkat besi, angkat, nampak otot-otot dia naik kan. Ni dalaman ni kita aja. Kita kena betul-betul sungguh-sungguh, nanti datang keyakinan yang Allah bagi lagi. Kita nak duduk situ je. Tapi kalau tak ada latihan, kita tak belajar pun tak. Macam mana guru nak tunjukkan peningkatan tu? Darjah 1, darjah 2 dia ada, syurga pun ada. Kenapa Allah jadikan itu? Sebab tingkatan-tingkatan atas Allah Ta'ala bagi kamu. Nabi-Nabi ada tingkatan ni, ada yang gini, ada ni. Bukan nak rendahkan. Dia ada, dia punya, dia panggil maqam, tabaqah, tingkatan-tingkatan. Yang Nabi ni tak ada.